Hai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Puan Najah pun ada. Wow. Terima kasih. Selamat pagi Kemal. Selamat pagi Kemal. Hai, apa khabar? Morning. So far hari ni okey ke? Mana ayah punya pen? Mana? Selamat pagi. Morning Zuriati, Nurul. Selamat pagi semua. Iman, Madam Masliana, Kerding, Baitina, siapa lagi tu? Hamzah, T, Shah Alam, Liana, Akila, selamat pagi. Sir, nanti saya jam semula. Boleh. Tak ada masalah. Sila. Oh, Kemal. Haziq, Haikal pun ada. Terima kasih Haikal. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Esok result SPM keluar. Besok 10 so insyaAllah lah. Siapa-siapa yang nak dapat result SPM tu kan, doa yang baik-baik. So you guys dah buat yang terbaik. So selagi tak dapat tu masih ada peluang lah. Miracle will happen. Miracle will happen insyaAllah. Selamat pagi Encik Krebi. Aloha. Waalaikumsalam. Shi, apa khabar? Terima kasih. Selamat pagi Rohim. So siapa-siapa yang berada di IG, di TikTok, minta tolong share dan pastikan hari ni kita ramai. So tajuk hari ni, kalau kat tajuk kita apa? Macam mana kita nak kenal nano. By the way, suara saya okey tak? Suara saya okey tak? So tajuk hari ni adalah kita nak guna dan nak belajar bagaimana kita nak kenal anak tim kita. So anak tim kita tu kenapa dia ada banyak soalan, kenapa ada yang macam slow sangat nak buat keputusan kan. So hari ni kita akan belajar benda macam tu lah. Okay. So insyaAllah dengan ilmu macam ni, you guys boleh apa boleh lah faham anak tim tu macam mana. So bila message you sampai, insyaAllah. So tak jadi lagi kat TikTok, tak jadi. Dia tak nak login. Saya dah buat macam-macam, dia tak nak login. So kita apa je lah yang ada kat sini, insyaAllah. Okay. Live tetap perlu diteruskan. Okey tak hujan. Faham. Tapi walaupun tak okey, tapi boleh lah kan. Terima kasih. So siapa-siapa yang berada di TikTok boleh share banyak-banyak. Kena masuk 2 lah ni, IG Basket. Oh, alright. Okay. Nano tu apa ya? Baru masuk. Tak adalah, Nano tu nama watak. Ataupun tak yalah. Jom kita kenal, kita ganti. Jom kenal anak tim. Saya tengah duk membetulkan ni. So yang tu ke kiri ke kanan tu. Sinilah best. Allah. Dori. Mana-mana pun best. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Hai sir. Hai. Thank you. So insyaAllah kita baru 90 orang. Kita pun baru start 11.33. Bagi lagi 2 minit. Lepas tu kita akan start. Okay. Waalaikumsalam Shisha. Hai sir. Hai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Macam mana buat background belakang tu? Guna green screen. Mahas Mio. Guna green screen. So sihat today, alhamdulillah sangat. Sir, kenapa pakai gelang? Kontak rapat. Kontak rapat. So kena pakai gelang lah sampai 12 hari bulan. Okay, Assalamualaikum Dija. Say my name. Shash
Syaz. Betul, Syaz. Kan, aku nak sebut YLEO tu tak tahu nak sebut macam ni. Okey. Pagi semua, semua macam biasalah. Sebelum kita betul-betul mula, boleh tak saya minta tuan-tuan dan puan untuk share. Samalah kita pakai gelang sampai 11 bulan. Wow. Sir, buat macam mana background belakang? Guna green screen, dek. Guna green screen, Kina. Saya guna green screen. Assalamualaikum. Terima kasih, Dina. Hari ni nak mention siapa, sir? Sabarlah. Kau sabar jap. Haikal. Semalam pun tak lepas you mention Tuan Badur Sani. Kan? Hari ni nak request mention siapa? Sabar, dik. Sabar. Semoga sihat seadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu je yang saya minta. Okey, itu je yang saya minta. Terima kasih. So far, boleh sebut nama saya tak? Saya tim Bogas Beauty. Bogas Beauty Huda. Terima kasih Bogas Beauty Huda. Nanti kisah salam kat Puan Annie. So far, insyaAllah lah, memang dah dekat dah. Planning untuk buat kelas dengan Bogas Beauty. InsyaAllah kita akan start next week. Minggu ni saya tak sempat lah nak buat. Minggu ni saya tak sempat dengan komitmen setiap hari nak kena buat live kat IG dan TikTok. Kan? So, nak kena settle down dulu dan selepas itu baru fokus untuk private training. Kelas baru mula ke terlepas ni? Baru mula, don't worry, baru mula. So kalau nampak background masih warna purple, itu maksudnya kita belum start lagi. Tapi kalau nampak dah jadi whiteboard, itu tandanya kita dah start. Kita dah start. Hari ni kita nak guna whiteboard biru lah. Waalaikumsalam, Izian Jack. Barusan ni say hi, udah laikal. Terima kasih. Ahmad Safwan hari ni dia ada buat sharing pagi tadi. So alhamdulillah saya suka. Kan macam biasalah sharing dia 2-3 hari ni banyak menyentuh dalaman. Hari ni di mana? Hari ni saya berada dalam bilik saja. Dalam bilik. Okey. Secantik background cerah selalu. Alhamdulillah. Hari ni kita ambil warna-warna muk purple sebab 2-3 hari ni agak hujan kan. Dan tadi pun sepatutnya saya nak buat design baru untuk hari ni punya mood, tapi tak apalah. Sebab semalam hujan, hari ni hujan, so kita meeting dengan hujan je. Okey. Baru start. So tuan-tuan puan tolong bawa pen anda, buku nota anda. InsyaAllah kita dah nak mula dah. Okey, so siapa yang berada di IG, tolong tag nama kawan-kawan. Siapa yang berada di TikTok, share. Topik apa hari ni, sir? Topik hari ni kita nak belajar macam mana nak kenal anak tim. Macam mana nak kenal anak tim, macam mana nak kenal leader. Dengan ilmu yang ada ni, macam mana nak kenal anak tim, macam mana nak kenal leader, insya-Allah kita akan dimudahkan dengan satu skill, iaitu skill communication. Apabila kita nak sampaikan maklumat, anak tim tu akan senang faham lah. Waalaikumsalam Fiza. Okay. So by the way, saya nak tanya dengan semua orang, hari ni macam mana hari anda? Awesome tak awesome? Hari ni hari kita yang ke-9 kan? Hari kita yang ke-9. So insyaAllah kita ada tinggal beberapa hari je lagi. 9, hari ni 9, 10, 11, 12. Loh, dah nak habis dah. Kan? So nampak saya tak? Mestilah nampak cikgu HR. Mesti nampak cikgu HR, takkan tak nampak. So kita tinggal hari ni dah 9, 10, 11, 12. Dah. 12 pun saya tak tahu saya buat ke tidak. 12 tu hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada kelas TikTok, tapi sesi saya sesi petang. So 12 tu nak buat ke tak nak? Quarantine. Kimilo. Saya quarantine. Sebab tu saya duduk dalam bilik je. Awesome gila. Sambil kerja hakiki, sambil dengar cikgu. Allahu Akbar. Ada 5 hari lagi? Macam mana 5 hari lagi? Sampai 14 ke saya kena buat live? Sampai Isnin ke? Bukannya sampai hari Sabtu je ke? Cuba korang decide. Nak saya sampai 12 ke sampai 14? So kalau sampai 14, mungkin 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari lagi lah.
Tapi kalau sampai 12 Sabtu tu 10, 11, besok kan 10 kan, 10, 11, 12, habis dah 3 hari. Hai sir, hai Crispy, selamat pagi. Selama-lamanya lah sir, tak nak. Janganlah. Lockdown sampai 14 sir. Ya ke? Sampai 14? Serius lah sampai 14? Tapi saya rasa 13 tu saya tak boleh buat kot. 11, 12, 13 ni saya tak pasti. Saya kena check balik jadual saya. Sebab 12 dan 13 adalah kelas saya dengan Abang Nas. 12, 13 kelas silver untuk TikTok. So InsyaAllah lah hari ni ada, esok ada, Jumaat ada. So kalau saya tak buat 12 dan 13, saya janji akan buat Isnin dan Selasa. Itu je. Okay? Tapi kalau korang tak nak, sampai Jumaat je lah. Kan? Alhamdulillah. Dan by the way, kita belum masuk lagi bahagian teknikal. So far 9 hari ni saya dok cerita pasal strategi, kan, apa nak kena buat, perkataan apa nak kena buat. InsyaAllah sambung lockdown saya dapat entry stokis ajak buat TikTok. Saya dah beri entry stokis ajak buat TikTok. Alright, good job. Nanti kita salam kat cikgu Cikgu Sudirman. Hari tu kita orang pernah buat kelas juga dengan Cikgu Sudirman. Weekend sir, weekend. Tapi weekend saya ada kelas sebenarnya. Weekend saya ada kelas silver 12 dengan 13. Lepas tu hari Ahad itu saya ada, Ahad ni kita tak ada kelas Ahad ni kita tak ada kelas untuk Zoom. Sebab malam tu saya ada sharing dengan satu team lagi. So memang 2-3 hari ni, 2-3 minggu ni memang saya all out untuk sharing di Zoom. Tapi untuk minggu ni tak boleh kot, kan, sebab pagi. Tapi tengok macam mana nanti. Alright. So yang ajar buat TikTok masa kelas hari tu, maksudnya okay. So tuan-tuan puan, kalau anda semua dah ready, boleh komen ready. Sebab kejap lagi kita dah nak pasang whiteboard kita. So apabila kita dah pasang whiteboard kita, itu adalah tanda kita dah mula serius. Dan tolong share banyak-banyak, kan, supaya lebih ramai lagi orang akan datang. Weekend TikTok Isnin lah cikgu, please. Okay, saya faham, don't worry. Kalau macam tu, weekend kita belajar TikTok sama-sama. Kita sambung pada hari Isnin, okay. So doakan saya boleh konsisten dan sentiasa ada idea-idea yang menarik lah untuk ajar korang. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memberkati sisa sesi kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tamanya, untuk adik-adik sekalian, sahabat-sahabat saya dan rakan-rakan industri. So alhamdulillah hari ni adalah hari yang ke-9. So far saya tak pernah buat 9 hari berturut-turut. So ni mungkin disebabkan kalian yang sentiasa support saya, share live ni, kan, setiap pukul 11 dah terpacak depan handphone, dah terpacak depan laptop. Saya hargai sangat-sangat sebab tuan-tuan puan, adik-adik sekalian, kan, habis je kelas buat tagging, tag nama saya, macam wow, memang korang ni memang terbaik lah. Saya suka sangat. Dan disebabkan itu saya rasa macam daripada kalau orang Indonesia sebut iseng, and daripada sengaja nak buat, nak try market dia macam mana, tapi dia punya feedback, dia punya hasil luar biasa. So apa yang saya dah buat selama 9 hari, sharing dengan korang, bukan disebabkan ni saya hebat sangat, bukan disebabkan saya ni wow sangat, tak, tapi disebab korang, anda semua. So bila anda semua yang buat yang terbaik, saya makin seronok, makin best, dan alhamdulillah. Okay, so tepuk tangan di rumah masing-masing. Tahniah. Okay, so insyaAllah
Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Kita minta dengan Allah supaya Allah mudahkan urusan kita pada hari ini, dan supaya insya-Allah, dan dengan segala apa yang Allah mudahkan itu, Allah beri kita kelebihan, dan Allah mudahkan kita dapat ilmu ni dengan baik. Okey, Rabbi shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum, salam kenal untuk follower-follower terbaru, ataupun siapa-siapa yang baru terjumpa ataupun tersinggah kan, tiba-tiba termasuk satu pintu keluar-keluar Sedharma. So stay lah kejap, at least dalam masa 30 saat ke, okey, dan masuk kalau you rasa dapat sesuatu. Dan hari ni kita nak belajar tentang apa tau? Kita nak belajar tentang bagaimana kita nak kenal anak tim kita. Bagaimana kita nak faham anak tim kita. Bagaimana kita nak bercakap dengan anak tim kita. Sebab semalam kan, satu Carol semalam. Carol seorang hartanah, ejen hartanah, dia mengusaha dalam bahagian hartanah lah. Dia tanya dah dan habis dah tu, masa tu pukul 12. Pukul 1. Dia tanya, "Sir, boleh tak ajar macam mana nak jaga anak tim dropship reseller?" Soalannya lebih kurang macam tu lah kan. Dah nak habis masalahnya. So saya menghargai dia punya soalan itu, dan saya bawa tajuk itu untuk hari ini, di mana hari ini kita nak belajar bagaimana kita nak kenal anak tim kita, bagaimana kita nak bentuk tim kita ni supaya mereka semua faham apa yang kita nak sebenarnya. Faham tak? Kita nak orang faham macam mana apa yang kita nak, dan macam mana kita nak buat orang faham pada apa yang kita nak itu, mesej dan apa yang nak kita sampaikan itu kena jelas lah. Betul? Mungkin sebelum ini kita tak pernah perasan kan, anak tim kita ni adalah seorang yang begini, dan ada seorang mungkin anak tim kita yang macam ini. Betul? Tapi hari ni insya-Allah dengan satu ilmu ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah lah. Kan, dia basic je. Kita tak bawa lebih deep, tak bawa deep pun. Kita bawa basic sebasic-basicnya, tetapi dengan basic ini bukan hanya sekadar dengan anak tim you faham, tapi you boleh gunakan untuk macam mana nak upgrade you punya closing. Pernah tak jumpa customer ataupun pernah tak jumpa prospek kita, kan, yang dia PM dia nak apa? Cuba korang komen. Biasanya kalau customer kan dia PM dia nak apa? Dia nak harga. Siapa pernah jumpa customer macam tu? Dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba PM harga. Pernah tak? Dan apa yang kita buat? Kita buat apa? Kita bagi harga. Dah bagi harga, kita buat apa? Dan bila kita dah bagi harga, dia pula senyap. What happen? Dah bagi harga, dia pula senyap. Lepas tu bila dia senyap, kita pun senyap lah. Alah, bateri habis ke? So itulah benda-benda yang kita kena belajar hari ni, supaya kita tak kena lagi lutik ataupun kena, kalau customer tanya harga, waktu tak tahu nak buat apa. Faham Alright. Okay. So customer palau sebab tengok bajet. Okay, faham. Tapi kadang-kadang apabila kita faham lah, lepas saya ajar kejap lagi bila kita faham kenapa customer tu terus tanya harga, kenapa customer tu tanya banyak sangat soalan, insya-Allah you tidak akan terasa lebih-lebih sangat. Salam semua. Kak Nish, apa khabar Kak Nish? Selamat pagi. Okay. So yang berada di TikTok, boleh tak minta tolong share banyak-banyak, supaya at least dalam TikTok ni kita ada 100.5, di IG kita ada lebih kurang 200. Let's go. Kita gunakan kuasa anda supaya kita lebih ramai lagi. Sebab time is ticking. Saya dah takkan buat live setiap hari lagi dah. Tinggal hari ni, hari Rabu, Khamis, Jumaat, dan mungkin Isnin dan Selasa. So tinggal lebih kurang 4 hari je lagi. So siapa-siapa yang rasa leader awak tak tahu nak ajar tim awak macam mana, as simple as awak share je live ni, dan biar dia masuk. Lepas tu minta dia update ataupun minta dia screenshot awak. Okay, bukti awak ajar kelas apa. Nanti dah habis sesi nanti, lepas pukul 1 minta dia buat nota. Minta dia buat nota, minta dia outputkan balik. So itulah proses kita belajar. Okay, insya-Allah. Terima kasih
yang berada di TikTok, love you. Yang berada di Instagram, love you juga. Dan insyaAllah makin lama makin ramai kita maintain. Dan semoga tuan-tuan puan punya usaha untuk ajak ramai orang itu kan menyebabkan kita punya anak tim belajar satu dan dia amalkan, dia dapat hasil yang dia dapat itu menjadi asbab kita pun dapat lebih banyak. Yang itu saya percayalah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Fikri, terima kasih Wawa, terima kasih Sobri. Alhamdulillah. Let's go. Alright, jom. So kalau saya dah buka saya punya whiteboard, itu maksudnya tanda apa? Maksudnya you guys dah kena sediakan pen dan buku nota. Terima kasih Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jika kita dah masuk ke whiteboard kita ini, tandanya kita dah kena serius. Okey. So tajuk hari ni sebenarnya kita nak bercerita tentang basic color brain. Kita nak bercerita tentang basic color brain. Saya tak nak cerita yang terlalu deep, tapi as simple as saya nak cerita pasal basic color brain. Siapa pernah tahu, pernah dengar tentang color brain? Live hari ni mohon save ya, insya-Allah Ain. So kalau Ain tak boleh nak tengok sampai habis, don't worry. Yang penting share at least 3 kali supaya kawan-kawan Ain pun boleh tengok. Okey. Bogas expert pernah tengok color brain. Ibu Norai. Oh tak ada, dia tak nama kawan, sorry. Wawah kosmetik. First time dengar. Dias. Okey. So hari ni tajuknya ni kalau saya boleh katakan tajuk ni tajuk mahal. Kenapa tajuk mahal? Satu sebab saya sepatutnya tak boleh mengajar benda ni. Kenapa saya tak boleh mengajar? Sebab saya belum certified lagi untuk mengajar. Tetapi untuk hari ni saya nak sharing saja yang basic. Bila basic ni maksudnya apa? Yang saya tak akan buat test, so you guys pun tak boleh tahu you ni warna apa, tapi dengan apa yang saya nak share kejap lagi, point-point dia, macam mana karakter-karakter dia, insya-Allah you dapat basic dan you boleh guna. Faham tak faham ni? Okay, alright, jom. So color brain ni tuan-tuan puan, kan, apa fungsi color brain ni? Duduk terus bawah. Color brain ini adalah bagaimana otak kita. So itu beza dia. Sekejap saya gerakkan sikit. Saya betulkan. Best ni. Tajuk ni memang best. Sebab setiap kali saya bawa tajuk color brain, semua orang rasa macam wow. So bagaimana otak kita ni menerima dan memproses maklumat. So first, pengenalan untuk color brain. Color brain ini adalah bagaimana otak kita ni menerima dan memproses maklumat. So apabila otak kita dah memproses maklumat, apa yang dia akan buat? Keputusan. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia buat keputusan laju, kan? Ada orang perlu tanya banyak soalan dulu, kan? Ada orang kena ada feedback, kan? Ada orang nak kena tahu emosi orang tu kalau kita suruh capai target sekian macam mana, kan? Faham tak? So itulah color brain tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So insyaAllah apa yang saya nak tuan-tuan fahamkan dulu ialah yang pertama, don't judge. Maksudnya hari ni punya tajuk ni, apa yang saya nak adalah participate, don't debate. Saya tahu kadang-kadang bila saya cerita benda ni secara public, dia akan menarik orang-orang yang sangat taksub, dan benda ni saya tak suka. Sebab tu saya tak suka bawa tajuk ni sebenarnya. Tetapi kita kena tahu. Dan ingat, color brain ini adalah berdasarkan kajian, dan kita tidak tilik nasib orang. Kita tak main tak terawang-terawang dia ni orang macam mana, tidak. Walaupun saya tahulah ilmu metafizik tu macam mana, nak kira tarikh lahir tu macam mana,
kan, ataupun nak baca orang tu daripada body language tu macam mana, kita tahu. Tetapi you kena faham, kita tidak menafsir siapa-siapa, kita tidak meneka orang dia ni orang yang macam mana, tidak. Ini hanya sekadar ilmu, at least sebagai satu benchmark. Awak tahu orang tu macam mana dan awak gunakan ilmu yang awak ada ni untuk menyampaikan maklumat dengan lebih elok. Simple. Faham? Sebab nanti kalau saya tak cakap benda ni awal-awal, you guys akan menggunakan benda ni, akan jadi benda yang boleh katakan syirik jugalah. Kan? Sebab you jadi macam kerja Tuhan. So kita tak nak jadi macam tu. Saya ingat sekali lagi itu je. So kalau boleh, saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan dan puan, apa yang saya sampaikan ini mungkin ada rasa macam tak sama pun. Kalau tak sama, ya sudah. Nak buat macam mana? Betul, sebab berdasarkan kajian, kebanyakannya orang yang ada ciri-ciri macam itu, okey, karakternya gitu. So mungkin kenapa kita rasa macam okey, kita kalau macam ini, tapi kenapa kita ada buat benda lain? Itu disebabkan bila kita makin dewasa, bila kita makin matang, kita develop warna-warna lain. Dan ada manusia yang semua colour dia balance. Semua colournya balance. Sebab tu kadang-kadang kenapa saya suka buat closing? Sebab closing mengajar saya benda-benda macam ni lah. Kan, macam mana nak mempengaruhi orang, kan, macam mana nak buat orang itu teruja dengan kita, macam mana nak buat pastikan eyes on me. So setiap apa yang saya buat, kadang-kadang kalau you perasan lah, kan, contoh hari ni, kenapa saya guna banyak warna? Kenapa saya tak guna pen hitam je, tapi saya guna ada pen hitam, highlighter kuning, pen biru, warna-warna merah. Sebab mungkin ada orang yang memang faham apabila menggunakan banyak warna. Betul? So saya cuba sedaya upaya untuk merangsang semua jenis colour brain supaya apa yang saya sampaikan ni sampai terus ke hati. Begitu. Dan nanti habis di kelas hari ni, pukul 1 nanti, cuba teka saya warna apa. Cuba teka saya warna apa. Ready? Ready So insya-Allah tuan-tuan dan puan. First, ingat, colour brain ini bukan karakter. Colour brain ini bukan karakter. So masuk karakter tu dia akan berubah-ubah. Colour brain ini, mana kita yang dominan itu, itulah yang akan kita tunjukkan. Kalau you nak tengok secara realnya you ni colour brain warna apa, tengok ketika you dalam keadaan yang desperate. Tengok diri you dalam keadaan yang desperate. Maksud desperate apa? Tiba-tiba ada accident, kan, bam, kena langgar. Masa tu you tengok bagaimana otak you memproses maklumat. Sebab kalau you dalam keadaan yang tenang, biasanya kita akan berfikir secara matang and rational. Dan kat situ kita akan nampak, okey, cara you berfikir secara rasional tu macam mana? Adakah berfikirkan tentang orang dulu ke, proses dulu ke, melanggar dulu ke, kena ada fakta dulu ke? So itulah sebenarnya colour brain. Boleh? So dah excited belum? Saya dah bagi mukadimah dah ni dah bagi mukadimah ni. So betul-betul kan nak belajar ni? So kalau you betul-betul nak belajar, janji dengan saya. Okey, janji dengan saya. Satu, yang pertama, apabila you dah tahu, you dah belajar, first thing adalah tak nak judge orang lagi lepas ni. Itu urus pertama jika you nak belajar tentang colour brain. Sebab sebelum ni you tak tahu. So bila you tak tahu, it's okay. Tapi kalau you dah tahu, step yang pertama, tak nak judge orang. Faham Tak nak judge orang. Sebab apa? Kenapa saya tak nak you judge orang? Sebab you dah tahu dah. You dah tak boleh sangka buruk lagi pada orang. Kenapa dia ni banyak soalan? Sebab dia colour macam ni. Kenapa dia ni asyik, tengok Nanoi nangis, tengok apa situ nangis, tengok ini nangis. Sebab memang karakternya begitu. Kan? So bila kita tahu dia ni jadi sensitif, emotional, awaklah yang kena ubah bahasa awak. Awaklah yang kena ubah bahasa awak. Awak tak boleh marah dia. Rasa? Itu yang pertama. Don't judge. Okay? Dan yang kedua adalah, apa yang saya nak buat adalah, apabila you dah tahu tentang ilmu ni, okay, please be tolerate. Awak dulu yang kena tolerate.
Bukannya orang lain, tapi awak dulu yang kena tolerate. So contoh, awak isteri, kan, suami mungkin seorang yang sangat detail. Suami pasangan seorang yang sangat detail, sangat perfectionist. Kan, kalau nak buat apa-apa perkara tu kena ada planning, kena lengkap, maklumat kena ada. Dan you pula jenis main langgar. So kat sini, mana yang you nak kena buat adalah, okay, bila awak tahu pasangan awak tu perfectionist, awak dulu kena ikut cara dia. Dan barulah awak put apa yang awak nak. Itu baru betul. Sebab apa? Sebab awak dah tahu. Suami tak tahu. Pasangan tak tahu. Betul? Sebelum ini kita stres sebab kenapa dia asyik tak faham kita. Kali ni awak dah tak boleh stres lagi dah. Awak kena step down, kena tokmanninah sekejap, fikir dan ambil masa. Okey, kenapa? Kenapa? Faham ke faham ni? InsyaAllah. Okey, so dah ready ke? Dah ready ke? Okey, jom kita akan go untuk warna yang pertama. Tuan-tuan dan puan, saya perasan di bahagian komen, okey, kan, siapa perasan ada hero kat belakang ni? Dia ada satu seketul manusia yang kecil-kecil tu kan. Siapa perasan? So kalau siapa yang perasan hero-hero tu, kemungkinan dia you adalah warna ni. Sebab ada orang dia perasan. Tapi dia tahu saya sedang mengajar, so dia tak tegur. Ada. Tetapi ada orang dia perasan, dia nampak, sir, oh dah panjat dah sir, dah panjat dah tu. So nampak tak? Cara dia memproses maklumat adalah dia apa yang dia nampak, itu yang dia respon. Faham tak? Ada orang dia nampak tapi dia relax dulu. Yang paling penting dengar saya cakap apa. Nanti kalau sebagi peluang, okey, baru kita go. Tapi ada orang tak suruh apa-apa, sir, dia panjat sir. Faham? So itu adalah ciri-ciri warna yang pertama. Kalau saya boleh share, itu kemungkinan okey, kemungkinan adalah geng warna hijau. Geng hijau. Kadang-kadang tegur, kadang-kadang tak. Tak apa. Tapi yang jenis tegur tak, main tegur je. So ini adalah biasanya adalah geng-geng warna hijau. So apa maksud green brainer? Bukan mak kau hijau dia tak ada masalah dengan mak kau hijau, dia kesian mak kau. Kan? Hijau ni adalah kita sebut sebagai green brainer. Okey. Green brainer. So apabila kita bercerita tentang green brainer, tuan-tuan dan puan, okey, green brainer ni, okey. So green brainer ni karakter yang pertama. Okey, karakter yang pertama adalah, adik, Nadia abang, turun jap. Sana. Turun. Okey. Karakter yang pertama, green brainer ni adalah, kalau you boleh relate lah kan, memang jelas dan nyata. Satu, dia suka langgar. Dia bukan maksudnya langgar orang maksudnya apa? Dia kena buat baru percaya. Dia kena buat baru percaya. So ini adalah geng hijau. Kaki langgar, betul. Ni adalah kaki langgar. Dia contohlah kan, kadang-kadang penat. Apa tadi? Kita pernah tak jumpa kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik saya sekalian, rakan-rakan industri, kan, kawan-kawan yang kalau tahu kafe baru ke, tempat makan best ke, dialah orang yang pertama akan ajak kita join. Pernah tak jumpa kawan-kawan yang macam tu? Pernah kan? Dan biasanya kalau dia ajak pergi mana-mana, tanpa usul periksa, tanpa buat Google, dah berjalan ni dah berjalan 45 minit hingga sejam, sampai tempat kejadian, sampai ke lokasi, apa terjadi? Kedai tutup. Dan awak rasa awak ada masa untuk sakit kepala tak? Tidak. Orang hijau tidak akan rasa sakit kepala. Dia kadang-kadang malah tak rasa bersalah pun. Lah, tutup ke? Nak macam mana? Jamlah balik. So, untuk orang yang warna lain tu, lagi-lagi warna yang satu yang kena ada planning tu, bila dah planning jauh-jauh, dah planning dah nak makan apa semua kan, tiba-tiba kedai tutup, awak rasa dia gila tak? Oh, dia meletup lah otak dia. Meletup. Kan dia blank kejap otak dia. Kenapa? Sebab dia tak boleh macam, sayang,
kita dah jalan sejam. Kan? Dah 15 roadblock kita lalu sayang. Takkan kedai tutup? Awak tak Google dulu ke? Tak tanya dulu ke? Alah, sorry lah Bi. Bukannya sengaja. Kan? I pun baru je tahu, nampak kat TikTok tengok orang tu review. Rupanya video review tu sebelum PKP. Dia tak tengok pun check. Yang penting bila masuk FYP, dia tahu okey tu sedap. Rupanya dia lupa dia tengah lockdown. Dah melanggar je. Faham tak? Faham? So itulah green brainer. Tapi kita nak marah dia ke? Dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab awak dah tahu dah ilmu ni. Okay, so green brainer ni adalah orang yang sangat visionary. Apa maksud visionary? Visionary ni tuan-tuan dan puan adalah maksud orang ni memang suka benda-benda reward. Dia suka target yang besar-besar. Target besar ni, sebab tu kalau bercerita dengan orang hijau ni memang tak boleh kalah. Dia cakap apa macam, okey, dia kalau boleh nak hadiahkan, okey, kalau boleh saya nak capai 10,000. Dia tak tahu pun nak capai 10,000 tu macam mana. Betul? Dia tak tahu pun. Yang penting, okey, kita buat 10,000. Macam mana sekarang ni? Tapi orang hijau ni dia teruja dengan benda-benda tu je. Dia kalau awak suruh dia meeting suruh dia buat Zoom ke, suruh meeting ataupun buat planning, alamak, dia tak suka. Faham tak faham ni? Sebab tu kalau macam mana you nak kenal anak team you dan macam mana you nak trigger anak team you untuk lebih semangat lagi buat sale, you kena ada ilmu ni. Sebab kalau you tak ada ilmu ni, you menggunakan bahasa diri sendiri. Apabila you menggunakan bahasa you sendiri, you sampaikan pada anak tim, ada anak tim yang takkan faham. Mungkinlah daripada ramai, kita ada 100 orang anak tim, paling ramai memang warna hijau, 50% ataupun lebih memang, jom bulan ni kita buat ni, ataupun kita nak pergi bercuti kan, jom, okey, bulan ni kita nak pergi Korea. Padahal dia tak tahu pun bila habis PKP, kan, bila nak dapat vaksin pun tak dapat lagi, kan, berapa banyak nak kena buat sale pun dia tak tahu. Yang penting Korea. Rupanya maknya ataupun mana dia cakap kita pergi Korea tapi guna Zoom. Tak apa, jalan. Itulah excitedness si orang hijau ini. Faham Dan itu cara dia bercakap. Dan kalau kita tengok orang hijau ni, green brainer ni, kalau dia bercakap, cara dia bercakap itu sangat terabur. Trouble tu maksudnya apa mana? Apa yang dia nampak, itulah yang bercerita. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham dan tak boleh nak follow. Kau ni cerita pasal apa sebenarnya ni? Faham Itu yang pertama, green brainer. Yang ketiga malah. Okay. Yang keempat, kan, orang hijau ni, green brainer ni adalah impulse. Impulse ni maksudnya sangat senang buat keputusan. Dia dapat maklumat sikit, cukup dah. Terus buat keputusan. So inilah hijau. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan orang hijau ni, dia memang kalau pergi belanja tu tak ada planning, tak ada list, tak ada to-do list pun. Tak ada. So tapi masalahnya sekarang troli dia paling banyak. Troli tu paling banyak. Okey. Dan last, saya nak share bagaimana benda-benda penting dalam green brainer ni. Green brainer ni adalah orang yang last minute lah. Sebab tu kadang-kadang orang hijau ni kalau dah nak jalan, masa tu lah baru nak print tiket, baru nak packing, nak balik kampung ni nak balik kampung tengah hari. Masa sebelum tu tak ada pun sibuk nak kemas ke, nak packing ke, nak susun ke, nak apa, tak ada. Kan, setengah jam nak gerak, anak-anak semua dah siap, beg dia je terhege-hege. Kan, B, cepatlah B. Alah, kejap lah, relax, lambat lagi. Setengah jam, masa tu barulah terhege. So nanti bila dia suruh kita siapkan, nanti kalau tak ada, marah. Betul? So macam tu lah maksudnya. Okay, walaupun tak minat hijau. Okay, by the way, ini bukan masalah minat colour atau tidak. Ini bukan pasal colour. Ini tentang otak. Ini tentang otak.
Dia bukan masalah, okey hari ni saya pakai baju warna merah, saya minat merah, oh saya red brainer. Tidak. Dia bukan begitu. Faham Ni tak ada kaitan tentang kita minat warna apa, warna biru ni rasa ketenangan, tidak. Ni bagaimana otak kita memproses maklumat. Faham Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak ada hijau dalam tim kita, grup kita ni susah nak jalan. Grup ni susah nak jalan. Betul saya cakap. Sebab apa? Tak ada siapa pun berani buat keputusan. Contohlah kalau kita tak ada hijau dalam grup kita kan, pernah tak ada tak geng-geng kalau buat berniaga kan, jom berniaga, tak apa, rugi pun rugilah, kita belajar, langkah je dulu, jadi tak jadi lain cerita. Tapi masalahnya bila tak belajar, bila tak ada ilmu, tu yang yuran kebodohan kita tak agak tinggi. Kelemahan pada orang hijau ini adalah yuran kebodohannya. Yuran kebodohannya. Sebab apa? Berlangkah je. Saya bagi contoh. Okey, siapa kat sini rasa-rasa di hijau? Cuba komen. Ataupun kenal geng-geng yang hijau. Cuba rasa. Cuba ngaku ataupun tag nama kawan yang rasa, babe, aku rasa kau hijau lah, babe. Tak apa, ini dalam proses education. Cuba komen. Di TikTok, cuba tag rasa-rasa awak ni colour apa? Hijau ke? Tapi hari ni nak pilih hijau dulu. Ada tak kawan-kawan hijau? Okey. So siapa yang ada rasa kawan-kawan hijau ni, okey, cuba dengar satu contoh yang saya nak bagi ni. Okey. So siapa-siapa yang rasa di hijau ataupun kenal pasangan ke ataupun pasangan di hijau, saya ambil contoh di rumah ni saya buka rahsia sikitlah. Boleh insya-Allah Tuan-tuan dan puan, benda yang biasa kita akan nampak memang jelas dan nyata orang ni hijau ke tidak adalah ketika nak cuci baju. Okey, ketika nak cuci baju. So apa maksud nak cuci baju? Tuan-tuan dan puan, bila kita ada baju laundry, okey, biasanya setiap rumah pasti ada bakul laundry, betul? Ada baldi laundry, biasanya bakul lah, rak laundry kan. Mungkin tak semua orang ada washing machine. Dan tak semua orang ada, maksudnya tak semua orang pergi ke Dobi, ada yang cuci kat rumah, ada yang cuci kat rumah ataupun tak cuci kat rumah pergi ke laundry, ke Dobi. Okey. So itu tak kisah tuan-puan nak ambil mana pun. Apa yang saya sampaikan adalah kan, apabila kita nak cuci baju tu, ingat ni tip dia kalau you nak tahu dia ni hijau ke tidak, kalau dia cuci baju tu, dia tidak asingkan. Okey, dia tidak asingkan sebab dia tuang je terus dalam washing machine, dia gedung. Okey, tanpa mengasingkan apa-apa, kemungkinan besar dia adalah warna hijau. Kenapa dia warna hijau, tuan-tuan dan puan? Kenapa? Sebab dalam otak dia tu, dia nak mudah. Dia nak cepat. Ni first. Dia nak mudah, dia nak cepat. Itu adalah karakter orang hijau. Tak kisahlah, kadang-kadang kan sebelum ni kan kita rasa, memang semua lelaki macam ni semua lelaki main buang je tak pernah asingkan. It's not about lelaki dah. Dan apabila you tahu tentang colour brand ini, perempuan pun ada yang main buang je. Kan? So bila dia main buang je dalam washing machine tu, apa yang terjadi? Kan? Masa tu lah tiba-tiba baju putih jadi warna merah. Kan? Dan bila dah terjadinya perkara tersebut, keluar, sayang, kenapa warna merah? Kenapa jadi warna biru? Astaghfirullahalazim, ada baju baru tu lah sayang, runtuh. Nampak tak? So yuran kebodohan kita jadi besar. Sebab apa? Sebab kita kena beli baju putih baru. So salah hijau ke? Bukan salah hijau, sebab itulah cara otak dia berfikir. So macam mana kita nak urus suami hijau, pasangan hijau, tim hijau? Bagilah SOP. At least kan, bagi SOP. Bagilah tahu at least, bang. Sebelum abang pergi cuci baju, please asingkan. Nampak tak? Guna perkataan please asingkan dan terus minta dia buat sekarang. Sebab awak kata, bang nanti sebelum cuci baju tolong asingkan Percayalah cakap saya, dia tidak akan asingkan. So orang hijau ni kalau awak nak suruh dia buat depan mata. And at least dia dah mula buat, dia akan buat. Itu kelebihan orang hijau. Sebab bila dah buat, insya-Allah dia akan asingkan. Tetapi kalau awak kata, bang nanti sebelum cuci baju tolong asingkan
Sadaqallahul azim. Memang tidaklah dia asingkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. So janganlah marah husband tu, bang, abang ni memang tak reti cuci baju kan? Apa awak cakap? Saya tak reti cuci baju? So janganlah cakap macam tu, okey? So kalau boleh kita tak nak menyalahkan orang lain. Dan kenapa result tak seperti apa yang kita harapkan? Sebab cara komunikasi kita. So dapat sesuatu? Faham Sebab orang hijau selalu pelupa. Betul tak sir? Tidak. Orang hijau ni bukannya pelupa, cuma terlalu banyak benda dia nak buat. Nampak tak aku backup orang hijau? Orang hijau ni bukannya pelupa kan, tetapi dia terlalu banyak benda nak buat. Dia nampak kopi, dia kena minum kopi. Dia nampak burger, tiba-tiba nak makan burger. Tiba kalau dia nampak buku, tiba-tiba nak kena belajar. Dia buka je laptop, tiba-tiba pasang YouTube. Dia pasang je TV, tiba-tiba kena tengok Netflix. Itulah orang hijau. Dia bukannya pelupa kan, cuma dia ada banyak sangat benda yang nak dia kena buat. Dia ni busy tuan-tuan dan puan-puan. Busy. Walaupun kadang-kadang acah-acah busy. Ada benda je nak kena buat. Kan? Macam Atikah. Kenapa dia kata dia hijau, perasan tak video dia buat apa? Atikah minta maaf Atikah bukannya saya nak bongkarkan rahsia, tapi memang kelihatan jelas. Kan tiba-tiba dia bau. Kenapa bau hangit ni? Astaghfirullahalazim. Kena lilin. Itu memang perangai orang hijau lah. Itu biasanya perangai orang hijau. Kan dia tak tahu pun macam kat situ ada lilin, letak bekas, dah bau dia terperasan. Orang purple, dia dah susun elok-elok dah. Orang lain dia akan susun elok-elok. Kan? So itu. Faham So kalau Atikah kata di hijau, daripada video kita tahulah di hijau. So kejap mak, kejap dia kata kat anak dia kan. Kejap dik, mami nak buat video. So nampak tak, dia fokus apa yang dia tengah buat sekarang. Kalau orang warna lain, mungkin dia akan layan anak dia dulu. Ada kan, mungkin dia akan layan anak dia dulu. Kata apa, kenapa dik, kenapa baby kenapa, ada. Tapi kalau orang hijau, apa yang depan mata dia, itulah yang dia akan fokus. Alright, faham so janganlah marah mereka. Betul, selalu lupa tadah air, terlupa nak tutup, habis banjir rumah. Allahu Akbar. So kita kena fahamlah kat situlah nak terbakar, time itulah nak panggil kan. Begitulah. So don't worry, insya-Allah. Kena orang hijau ni kreatif ke? Sangat kreatif. Orang hijau ni sangat kreatif. Sebab tu kalau kita meeting dengan orang hijau ni tak suka meeting. Tapi kalau kita meeting dengan orang hijau ni kan, idea ni banyak. Dia ni kalau bab cakap, idea memang tetapi buatnya belum tentu. Sebab bagi idea, okey kita kena buat ini, kita kena buat ini, kita kena capai ini, insya-Allah, jom. Masalahnya kenapa dia tidak buat? Sebab planningnya itu bukan di bahagian dia. Yang penting sampai. Yang penting target. Macam mana nak capai, peduli apa aku. Contoh, itu adalah cara fikir orang hijau. Dan tuan-tuan, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, ini baru atas basic je tau. Baru surface sahaja. Tak semestinya orang hijau main langgar je. Dia ada orang hijau, mungkin dia kena ada fakta, kena ada data, ada. Faham Weh, encik suami sangat-sangat ni. Tapi ingat apabila you dah faham tentang ilmu ni, jangan marah suami tu lagi, okey? Memang kalau dulu kita tak faham. Kan? Dulu kalau kita ni, kalau boleh dapur tu kena bersih, tak boleh percikkan air. Betul? Tapi bila kita dah alright. Test. Mic habis lagi ke? Alah, siannya. Kejap
rupanya aku bersembang sorang-sorang, tak ada orang dengar. So yang di IG tadi saya sembang sampai mana kat TikTok dengar sampai habis. Kat TikTok dengar sampai habis. Kat IG semua kata tak ada suara, tak ada suara. Sorry lah. So kalau yang tak perasan, tak baca chat ni orang apa? Kalau dia dah bercerita, tak berhenti-berhenti cerita ni orang warna apa? Ulang balik sir, daripada pipe air terpecik. Oh, tak adalah jauh sangat aku cerita. Okay. So kalau cerita pasal air pecik tadi, kan biasanya kan para isteri ni kan dia ada satu perangai kalau dapur tu, sebab dapur tu kan kawasan dia, betul tak? So dapur tu kawasan dia. So bila ada air pecik ke, kenapa suami tu tidak lap ataupun ada susu tumpah ke tidak lap? Sebab dia rasa macam kalau susu tumpah alah sikit je pun. Tapi kalau air pecik atas dapur tu, alah nanti air tu kan sejat, tak apalah. Itu perangai orang hijau. Sebab tu backup backup orang hijau. Mungkin nanti habis kelab, bukan habis kelab, maksudnya pukul 1 nanti teka saya warna apa. Gas habis, suami settlekan. Alhamdulillah. Betul. Kan? Abang Nadi. Faham Okay, so faham tak ni? Betul, orang hijau pandai sains. Tiba. Letih maafkanlah dia. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan puan nak handle orang hijau ni, SOP penting. Letak. Okay bang, kalau dah letaklah tolong lap jika basah. Ingatkan selalu. InsyaAllah. Dia kadang-kadang bukan masalah hijau je. Lelaki pun dia ada perangai dia juga. Lelaki versus perempuan, color brain ada 4, tarikh lahir. So semua ilmu manusia ni dia harmonikan. So makin banyak ilmu manusia yang kita tahu, kan, insya-Allah lah makin senang kita faham manusia tersebut dan makin senang kita sampaikan maklumat. Boleh ke boleh? Sedok nampak hijau. Maybe. Mungkin. Hari-hari cakap dia tahu dah ni. Kalau tak lap ni esok aku bising dah. Tapi dia buat kan? Betul tak? Kalau hari-hari kita ingatkan. So nanti dia terdetik, basah. Nanti kalau aku tak lap ni, mesti bising. Dah settle. Yang penting, mesej sampai. Kan? Kalau tak pandai bahasa Inggeris, tak bisa bahasa Inggeris. Saya kalau dah kemas dapur, kalau boleh tak nak masak dah, takut kotor balik. Ni nombor ataupun warna yang kedua. Kejap lagi saya nak share. Satu orang satu warna ke ada multiple warna. Kita semua ada 4 warna. Okay, kita semua ada 4 warna. Cuma mana satu yang dominan, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay. Janganlah adik. Simpan. Tak nak. Nanti habis sekarang macam mana nak bersihkan? Okay. Alright. Okay. Boleh tak kita teruskan? Masalah utama kalau dah lelaki, terima je lah kenyataan. Tapi ada juga lelaki yang lebih perfectionist lagi daripada perempuan. Ada. Sangat perfectionist pun ada. Okay. Alright, so far warna pertama, aha moment untuk semua. Dah mula nampak dah. Kat mana kita punya cara lack of communication kita. Kenapa dia buat keputusan macam itu. Kenapa dia ni macam. Dan lagi satu orang hijau ni bestnya dia senang move on. Dia senang move on. Ada lelaki OCD. OCD tu bagi saya tu dah sampai disorder. Tetapi yang perfectionist yang kita nak cerita kejap lagi tu, dia bukannya ngada-ngada. Dia bukan, maksudnya dia tak sampai penyakit lah. Cuma dia tu adalah lelaki yang sangat perfectionist. Nak kena teratur. Nanti kita akan share. Faham So scroll kat atas sikit nak SSS. Nak SSS. Kalau 3S macam mana tu? Ni hijau. Screenshot lah dulu. Saya orang hijau. Alright, Alani Bazla. Ya ke hijau? Kan, saya lah tu senang move on. Dia senang move on ni bukan masalah dia tak ada perasaan dia lebih kepada malas gaduh. Ataupun dah settle kan. Dah lah. Buat apa nak lebih-lebih? Buat apa nak panjang-panjang? Itu biasanya orang-orang yang green brainer. Bukannya tak nak gaduh kan, tapi penat lah gaduh Penat. Kata dia. Lelaki perfectionist ni susah nak kahwin. Mostlynya bujang. Jangan cakap macam tu Wan Mandia. Kadang-kadang perfectionist ni bukannya perfectionist nak yang terbaik. Cuma dia kalau boleh
Dia nak, yelah macam dia nak planning. Dia nak planning. Maksudnya dia kenapa dia tidak kahwin-kahwin lagi tu sebab dia rasa macam planning dia tu tak cukup lagi. Tapi bolehkah kita marah dia? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh marah orang macam tu. Sebab apa? Sebab kita dah ada ilmu ni kan. So kita tak nak judge lagi dah. Biarlah dia. Mungkin kenapa dia susah kahwin sebab belum ada rezeki, belum ada jodoh. Alright? Kan? Itu. Okay, so orang hijau faham? So apabila kita tahu orang hijau ni perangai dia macam mana, kalau kita boleh kaitkan dengan sales, orang hijau biasanya adalah orang yang awal-awal PM terus nak harga. Perfectionist tak kahwin terasa aku. Jangan bro. Bang, jangan terasa. Kita yang perfectionist ni, bagi saya kahwin ke jodoh ke apa ke, itu bukan masalah colour brain. Bagi saya colour brain ni adalah ilmu manusia. Makin banyak you faham, makin senang you start stress lah. Itu. Dia tak ada kaitan tentang rezeki. Contohlah kan, kalau saya boleh pecah rahsia. Jika you nak jadi orang hijau, you doa, you nak jadi orang hijau. Jadi. Daripada orang hijau, orang yang sangat langgar. You nak jadi orang yang at least lah ada planning. Nak jadi orang warna lain. Minta dengan Allah. Dapat. Itu kehebatannya. Faham So ini adalah lebih kepada untuk kajian semata-mata. Dan at least kita dapat, kita punya tahu. Makin banyak you tahu tentang diri you, you akan tahu you punya strength macam mana, cara you bercakap macam mana. Itu yang bagusnya. Jangan, sebab saya cakap, jangan sampai tak sup. Ingat jangan sampai tak sup. Macam mana nak handle customer hijau? Kejap Abang Nadi. Janganlah spray. Nanti kalau habis tu sekarang, dah simpan. Tolong. Okay. Macam mana kita nak handle hijau? Customer hijau. Kan kita tahu customer hijau ni dia nak harga. Dia nak harga. Dan otak dia tu kan nak cepat. Betul? So sebelum kita bagi harga, at least tanya satu soalan dulu. Okay, sebelum saya bagi offer special hari ni, boleh saya tahu awak dah confirm nak set yang mana? So nampak tak? Okay, macam mana kita nak handle orang hijau yang awal-awal dah tanya harga. Sebelum kita bagi harga tuan-tuan dan puan, tanya dulu. Tanya dulu. Dia dah tahu belum? Sebelum saya bagi offer special hari ni, boleh saya tahu awak dah confirm nak set yang mana? So adakah kita melirik-lirik? Tidak. Kita straightforward tanya, awak dah ada belum set yang apa yang awak nak? Kan? Awak dah ada belum set mana yang awak nak? Kalau kita jual tudung, dah ada belum design yang awak nak? Dan kalau kita jual produk, dah ada belum produk mana yang awak nak? So kat sini tuan-tuan dan puan, bila kita tahu dah tanya soalan ni, dia akan dapat dua jawapan. Ya, saya dah tahu. Tidak, apa offer yang ada? Apa offer yang ada? Nampak direct dengan dia bagi option terus tanya. Betul? Sebab orang hijau ni kalau awak duk melirik-lirik harga, boleh saya tahu awak nak pakai untuk apa? Harga, boleh saya tahu nak beli untuk siapa? Harga? Sebab tu dia turn off. Sebab orang tu nak harga. Dan kenapa dia nak harga? Sebab mungkin dia dah survey barang kita dah lama. So kali ni dia nak tahu ada offer yang menarik atau tidak. So bila kita tanya harga, double confirm balik, tanya dia, dah ada belum? Dah tahu belum decide mana ataupun nak set yang mana? So bila dia kata ya, okay, contohlah saya nak tudung ini dan tudung itu. So dia nak dua helai. Okay, dia nak dua helai. So bila dia nak dua helai, apa kita buat? Jangan lupa upsell. Jangan lupa upsell. So kalau orang nak dua helai tudung, apa yang kita buat? Orang nak dua, kita offer 5. Orang nak 5, kita offer 7.
Okay, kalau orang nak orang nak apa lagi? So kalau orang nak 7 offer 10. Kalau orang nak 10 offer 20. Itu je. Dah. Upsell. Tak payah nak melirik-lirik. Tak payah. Ini serius cakap. Ini kalau you faham color brain. Kan? Faham Tapi Syah selalu jumpa customer tanya harga and Syah reply kata busy, kejap lagi reply. Ada buka dia dah bank in. Itu warna apa? Itu warna hijau lah. Kan? Minta maaf saya busy. Okey, kejap saya bayar. So nampak tak? Dia kita tanya lain, dia jawab lain. Itu memang sasah orang hijau. Itu memang sasah orang hijau. Sebab kalau warna lain, kalau dia kata-kata busy, memang dia tak teruskan lah. Betul tak? Dan ada orang pula, kalau dia dapat kata orang kata busy, memang dah tak reply dah. Memang tak reply dah. Macam, kau busy Okay, tak apalah, move on. Next. Gitu. Faham tak? Tapi kalau hijau tu terus bayar, memang sasah di hijau lah. Dia pun tak tahu apa benda yang dibayar sebenarnya. Faham tak ni? Senang buat sale dengan orang hijau. Sangat senang. Dengan orang hijau memang sangat senang buat sale. Tapi ingat. Orang hijau adalah orang yang tidak setia. Sorry to say And orang hijau adalah orang yang kurang setia. Bukan setia dalam segi hubungan, tidak. Tapi maksudnya apa? Kalau ada offer tempat lain yang lebih menarik, dia akan pergi tempat lain. Jika ada produk yang lebih baru, lebih bagus, dia akan pergi produk lain. Gitu. Orang hijau ni memang senang membeli, tapi susah setia. So kalau tiba-tiba dia beli dengan awak, senang beli, kalau tak repeat order, jangan marah. Faham tak? So nampak tak ni? So nampak tak kenapa kadang-kadang customer tu beli, tapi dia tak repeat order? Kemungkinan dia dah jumpa bergantinya. Ouch. So move on je lah dek. Kan, cari je lah customer lain. Awak kata senang closing customer hijau kan? Apalah cik hijau? Belum. Faham dia tanya kita dan tanya offer tapi tak beli. Itu kalau dia tanya offer, tanya macam-macam tapi tak beli, tu sebab dua benda. Yang pertama sebab dia tak ada duit, yang kedua sebab tak percaya lagi. Itu saja. Faham Oh my English. So saya salah eja ke? Upsell UPSELL ke UPSALE? Kalau saya salah betulkan. Okey? Nanti saya betulkan. Abang Nadi. Maybe gaji tak masuk lagi ataupun bajet tak cukup. Betul. Okay. So sekarang kalau customer kata dia tak tahu apa yang dia nak. So nampak tak? Kita dah double confirm. Kita dah tanya dia. Okay. Dia tak tahu apa yang dia nak. So apa nak kena buat? Tanyalah soalan. Tanya soalan. Keperluan. Tanya soalan keperluan. Sana. Okey, Abang Nadir, sana kejap. Boleh tak? So inilah dia dua benda. Okey, orang hijau tadi macam mana tak faham? Orang hijau tadi macam mana? Tak faham? Maksudnya macam mana tu? Tak apa. Nanti siapa-siapa yang baru join yang tak faham hijau ni apa benda, warna ni apa benda. Okey, nanti saya akan bagi link siapa-siapa yang ada dalam grup Telegram, Telegram pula. Siapa-siapa yang ada dalam TikTok ni, okey, dalam TikTok ni, pergi kat bio saya, join grup Telegram sekarang. Oh, wife ke? Alright. Faham. So, nanti dengar tau tips dan tricks macam mana nak pikat hati isteri. Allah Akbar, kenapa jadi tajuk macam tu Padahal kita nak buat closing ni. So itulah closing. Kan closing ini seronok. Kenapa tahu? Kita boleh guna teknik closing ni nak close isteri, nak guna teknik closing ni untuk close customer, nak guna teknik closing ni untuk close agent. Itu. Kan? Bagi link je best. Tak apa, dalam bio saya ada. Sebab kalau kat IG dia tak boleh nak klik. Okay? Alright, so faham tak macam mana nak handle rejection customer-customer yang kemungkinan dia ni orang hijau? Dah faham tak? Faham InsyaAllah. Sebab tu saya suka closing ni. Sebab dia sangat menarik lah. Okay.
Alright. Close awek. Betul Zaim. Betul. Kan? Perempuan ni, tips dia, kan, kalau awak faham dia, itu dahsyat. Tapi masalah nak close jodoh ni kalau tak faham, itu yang kadang-kadang, kenapa dia ni macam ni itu yang kita distress tu. Faham Orang hijau ni paling best close. Betul. Tapi saya ingatkan sekali lagi, memang senang close, tapi jarang setia. Jarang setia. Sama dengan secret of numbering. Nombor 1 tu basic kali hijau. Nombor 1 basic kali hijau. Menarik. Saya suka. So, orang hijau ni jenis nak cepat ke? Sangat nak cepat. Ni kena aku tulis ni. Dah sah-sah lah si Kero ni hijau. Kan? Tak baca. Tak baca. So, nampak tak? Tapi dia tanya. So, bila dia tanya tu, kemungkinan dia adalah warna yang satu lagi. Kemungkinan dia adalah warna yang satu lagi. Faham Alright. So, untuk kali hijau, green brainer, dapat sesuatu dan faham dengan jelas. Semua okey ke? Kita kena pandailah ikut rentak dia kan. Dia bukan ikut rentak dia tau. Kita bercakap ikut bahasa dia. Itu yang terbaik. Sebab tu kadang-kadang kita ada leader. Kan? Pernah tak jumpa leader, kalau dia bagi target tu ataupun cara dia lead team kita tu, okey, dia bagi hadiah. Okey, siapa capai target, kita bagi hadiah ini, bagi hadiah ini, bagi hadiah ini. So kemungkinan dia ni adalah leader hijau. Ada leader pula yang kalau dia lead team dia, okay guys, kita nak kena buat planning. Okay, awak lock 28, 29 hari bulan. Kita akan buat Zoom 2 jam setiap hari. Dan kita akan buat planning. Ada juga leader yang, okay guys, kita nak capai target. By the way, awak okay ke dengan target ni? Awak rasa awak boleh buat komit ke? Taklah, saya kesian takut nanti kan awak kan busy dengan anak-anaknya lagi. Kan, dengan family ni lagi. It's okay ke? Tak apa ke? Kalau tak apa jangan risau. Nanti saya support awak. Don't worry. Saya ada. Ni satu lagi perangai. Ada lagi satu lagi. Okay guys, bulan lepas kita dah letak target kita 30,000. Tetapi mengikut data dan maklumat yang kita dah dapat dan dah kita capai, kita hanya mampu untuk capai 27,000. So kita kurang 3,000. So di mana untuk bulan ini, saya decide berdasarkan data untuk bulan lepas, at least kita kena capai 35,000. Suka tak suka, itulah angka yang kita kena capai. InsyaAllah kita akan sediakan segala planning, marketing tools dan insyaAllah kelas-kelas yang akan bantu dan mampu bantu kita untuk capai target kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Ada leader macam tu? Ada. Dan saya akan sediakan PDF. Jika apa-apa yang you tak faham, tolong direct kat sana, kan? Dan tanya benda yang you perlu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia muncul awal bulan lah. Lepas tu dah tak muncul lah. Lepas tu tak muncul lah. Dia tak muncul lah. Sebab apa? Kalau kita tanya dia, okay, Mother, saya tak capai target lah. Awak dah check belum? Halaman 15, perenggan yang kedua, ada board kat bawah tu. Cuba check sekarang, screenshot. Faham So janganlah marah dia macam tu. Dan leader yang terakhir tadi kan, leader yang terakhir tadi tu, kalau yang dia bagi detail, awak salah font pun dia bising. Awak salah perenggan pun dia bising. Kenapa guna font ni? Kan saya cakap guna hitam. Kenapa awak pakai merah? Kenapa pakai template yang lain daripada saya bagi ni? Kenapa? Macam kita what? Kan dah siap. Kenapa nak kena ikut? Tak ada. Betulkan balik macam. Stres. Tapi lepas you dah belajar ilmu ni, nak stres ke tidak? Tak boleh lah stres. Kan saya dah cakap awal-awal tadi. Tak boleh sangka buruk pada orang macam tu. Tak boleh sangka buruk. Sebab memang cara otak dia fikir macam tu. Faham tak? Takut leader detail macam tu. Awak takut sebab awak jenis orang yang suka langgar. Awak ni suka jenis ikut kepala awak. Itu yang silapnya. Awak dah tahu lecturer awak tu hampir terkeluar. Awak dah tahu lecturer awak tu warna tu, kan? Dia detail, dia ada cara dia yang awak ngada-ngada ikut cara Canva awak tu suka-suka hati, letak gambar tu, letak ni. Orang nak hitam putih kau bagi warna-warni. Tak ke stres lecturer tu? Sebab apa? Dia tahu bila awak buat warna-warni, bila awak buat macam tu, macam ini, tak ikut format,
pasti kena ulang balik. So bila dah kena ulang balik kan nyusahkan orang. So sekarang salah siapa? Salah saya yang detail ke? Salah awak yang terlalu kreatif? Ini nak marah ni. Tapi dia tak marah lah. Cara dia cakap memang relax. Nanti kalau tak lepas, jangan salahkan saya ya. Saya bagi ikut format dan keperluan universiti. Kan, boring lah. Lecturer macam ni kan. Tak boleh nak kiri kanan. Dia memang ikut cara. Itulah dia punya SOP. Memang itulah cara dia. Awak nak langgar macam mana? Sebab tu kadang-kadang ada waktu kita kena ikut rules and regulation. So bila kita student, kita ikut perangai student. Kalau kita ikut satu company ni, dia kata tak boleh bagi hadiah, tak boleh bagi free gift, janganlah kadang-kadang bagi free gift. Sebab apa kau bagi free gift? So Dharma ajar kalau nak offer tu menarik kena ada free gift. Kau salahkan aku. Bagus. Ikutlah company masing-masing. Ada company cakap kalau nak bagi free gift jangan lebih RM20. Alhamdulillah. Ikut je lah. Ada company cakap tak boleh bagi free gift. Nanti kita bersaing. Siapa free gift lagi best, dia akan pilih. Sebab saya pernah jumpa satu company, satu agent. Beli dengan dia, dapat handbag LV. So ada tak orang nak beli dengan orang lain? Memang tak. Dah kenapa dia boleh bagi bag LV? Sebab memang dia kaya. Dia kejar nak capai target je dulu. Faham tak? Sempat ke semua color ni? Siapa kata nak cerita semua color hari ni? Saya tak kata saya nak cerita semua color. Saya nak cerita pasal color brain. Nampak tak guys? Nampak tak permainan kat situ? Supaya korang kena join lagi sesi saya seterusnya. Aku akan biarkan kau akan cari lagi tolong rasa lagi 3 warna macam mana. Dan siapa yang akan teringat-ingat sampai tak bawa tak boleh nak tidur, makan tak kenyang, mandi tak basah, itu adalah kemungkinan warna yang satu lagi. Faham So untuk warna hijau peher dok semua ni. So Salim bab harga tu okey ni. Betul tak? Lengkap tak? Okey jap. Tu dia. Baik sir, terima kasih. So far untuk hari ni semua okey tak? Peher Alah baru masuk. Alah nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nadi tolong. Okay, so menarik kan tajuk color brain ini? So semoga apa yang saya share untuk warna yang pertama iaitu green. So saya bagi hint Saya bagi hint, kita ada 4 warna. Kita ada green yang paling ramai, purple kedua paling ramai, biru blue brainer, dan yang terakhir adalah merah. So sebenarnya banyak-banyak contoh-contoh yang saya bagi tadi ada dah semua jenis-jenis warna saya dah share. Banyak saya share. Dan semoga apa yang saya sampaikan ni satu-satu ni insya-Allah lah akan buat you guys nak join lagi kelas saya seterusnya. Boleh so lepas ni kalau jumpalah siapa-siapa yang warna hijau, green brainer, jangan marah diorang. Okay, jangan marah mereka. Alright, so macam mana nak masuk kelas? Kelas apa ni? So kalau tanya saya, kalau kelas esok warna apa? Tak tahu. So sir, tanya soalan keperluan tu macam mana? Contoh, so soalan keperluan ni dia seperti, okay, saya bagi contoh lah ya. Keperluan ni kita nak tanyalah produk apa yang dia nak. Contoh, okay puan, boleh saya tahu puan nak saya bantu selesaikan masalah puan yang mana hari ni. Ni siapa-siapa yang jual produk lah. Okey puan nak saya bantu selesaikan masalah puan yang mana hari ni. Lepas tu bagi jawapan. 1 A B. Okey. Dan jika dia
tak jawab ataupun dia blue tickkan kita, barulah kita letak satu perenggan iaitu perenggan CTA. Okey puan, boleh tolong saya reply antara pilihan di atas yang mana paling sabar. Antara pilihan di atas yang mana paling puan risaukan. Macam tu. Boleh? So inilah tanya keperluan dia. So teknik saya tanya soalan macam ni adalah teknik soalan lead question. So ini adalah teknik soalan lead question. Jangan tanya soalan open ended. Kalau dapat customer jenis malas layan, itu kemungkinan dia warna hijau. Panjangnya orang hijau, nak baca ke panjang-panjang. Cubalah tulis. Tak panjang pun. Dan ini bukannya cara satu-satunya untuk orang hijau, tidak. Kan ada je orang lain kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia nak, so tanyalah soalan keperluan. Call to answer, betul. CTA ni call to action. Okay. Call to action. Sebab kenapa kita nak kena tanya soalan ni? Sebab satu, saya tanya yang ini dulu, saya bagi. So kalau dia tak reply, baru saya letak CTA. Saya tak letak semua. Saya tak letak semua. Color brain boleh ke lebih daripada satu warna? Boleh. Kita akan ada 4 color brain dan mana satu dominan, mana satu yang nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay. Reply nak jika berminat. So untuk Wawa, di bar, jangan tulis reply nak jika berminat. Sebab kita kalau berminat, tak semua customer berminat. Kalau customer tanya produk ni berkesan ke? Kita akan start dengan ayat, okey puan saya faham, puan risau jika produk kami tidak berkesan. Okey untuk kali ini, puan bagi sekepercayaan, puan cuba amalkan at least 3 bulan dan jika langsung tiada sebarang kesan, duit puan saya pulangkan. So itu adalah cara kita nak handle customer yang dia rasa dia masih ragu-ragu untuk dapatkan kita punya produk. Takut tak berkesan ke, takut ini ke, takut itu ke, macam itulah. Boleh So ada turutan lah ya. Faham? Turutan. Bagi saya, sebab tu kadang-kadang siapa-siapa yang baru join, A apa, B apa. Manalah aku tahu. Seri Suhaila. A apa ni ikutlah masalahnya. Mungkin kulit kusam. B rambut gugur. Itu je. Saya tak tahu. Ini contoh. Janganlah korang buat saya macam ni. Warna hitam ada tak sir? Tak ada. Kita ada 4 je warna. Hijau, purple, biru, merah. Oh, turutan color brain tu. Turutan, sebab bila kita dah buat test, baru kita tahu mana satu dominan, mana satu yang dominan, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kena pulangkan balik betul-betul duit ke? Sebab kalau kita dah offer money back guarantee, kita pulangkan balik duit. Tetapi ingat, adakah produk kita tu tak menjadi? Kita pastilah kita jual produk yang menjadi, betul tak? Betul. So kalau kita yakin dan percaya produk kita tu menjadi, daripada 100 orang, mungkin satu je lah. Itu pun kalau dia tak pakai. Tapi kalau untuk makeup, valid ke nak guna jaminan 3 bulan? Makeup. Kalau saya makeup ini contoh, untuk 3 bulan itu saya lebih suka jual full set. Saya akan jual full set. Maksudnya dia tak boleh ambil ala carte, dia kena ambil the whole set makeup yang kita ada. Dah cuba semua. Kalau tak seperti apa yang dia harapkan, kita kurang balik duit. Maksudnya tak seperti apa dia harapkan tu, maksudnya kesan-kesan, efek-efek yang kita janjikan itu tak seperti apa yang kita janjikan. So kalau tak sampai, ya sudah. Pulangkan balik duit. Tapi kalau untuk suplemen 3 bulan itu, dia memang kena beli untuk 3 bulan. Kenapa? Sebab bulan pertama, catat. Bulan pertama adalah bulan detox. So tak kisahlah kita pakai skincare apa pun. Bulan pertama tu waktu dia sedang menyuci, buang-buang toksin kita. Pertama.
Bulan kedua adalah bulan decode. Bulan kedua adalah bulan kita repair muka kita. Bulan ketiga barulah muka yang cantik tu betul-betul boleh awet muda. Kan, walaupun kita janji kesan seawal 3 hari, itu kesan. Kan, itu kesan. Sebab tu kita amalkan 3 bulan. Ya udah, betul Tuan Effendi. Okay, sebab tu tak boleh claim lebih-lebih. Macam tu lah. Guide dia cara makan, konsisten. Okay, sir, maaf tanya, kalau salah ke kalau kita guna ayat family untuk team? Tak salah. Tak salah. Elok. Tapi kalau betul-betul family, maksudnya kalau saya lah, kan, family bagus. Cuma kadang-kadang bila kita sebut family ni, dia antara nak kena tegur tu je lah. Susah kalau nak kena tegur. Kalau macam jual tudung, baju macam mana pula? Naziatul, so kalau contohlah kan, kita nak tanya soalan keperluan untuk baju dan tudung, terus tanya, okey puan, untuk hari ni, puan dah ada belum design dan warna tudung yang puan berminat? Boleh share tak dengan saya? So nanti dia share 3. So bila dah share 3, okey puan, saya check dulu design yang warna dan puan ada ni. Sambil-sambil tu puan tambah lagi 2. Cukupkan 5, saya bagi harga special hari ni. Settle. Faham Ayura tapi pun macam tu, betul. Ayura memang dah join kelas kita kan. Terima kasih. Bukanlah kata saya ni pandai tentang skincare. Cuma memang klien saya saya punya banyaklah student-student saya kebanyakannya suplemen, skincare. Okay, so memang kita dah tahu dah cara dia pakai macam mana. Kalau service tuition. So kalau service tuition ni mungkin dia boleh ambil untuk 3 bulan, maksudnya kelas untuk 3 bulan terus. Kan? So dalam masa 3 bulan itu anak dia langsung tak berubah, kita pulangkan balik duit. Tapi anak dia kena join kelas setiap hari. Setiap sesi kena join. Ceh, padahal setiap hari harga special. Janganlah cehkan sangat, kesian dia. So kalau harga hari-hari harga tu special, kita variasikan dari segi kita beza-bezakan dari segi free gift. Last 3 bulan apa? Last 3 bulan maksudnya? Last 3 bulan maksudnya apa? 1 detox, 2 repair, 3 apa? So detox, repair, maksudnya macam ni yang pertama detox, decode. Decode ni repair, DECODE. Yang ketiga tu degeneration. Fitness studio macam mana pula sir? Fitness studio macam mana pula? Tak faham. Maksudnya macam mana pula tak apa? Kena ada syarat lah. Ya. Kalau dia nak money back guarantee, syaratnya adalah dia kena amalkan konsisten dengan produk kita at least 3 bulan. So kalau package kita untuk 3 bulan tu 400.5, dia kena ambil 400.5. Then dah amalkan 3 bulan, tiba-tiba langsung tak ada apa-apa kesan, maksudnya langsung tak turun berat badan, kita minta dia post balik kotak kosong, seci kosong, kita pulangkan balik duit. Simple. Nak salin nota atas, okay, nanti saya share balik Save Life ini. So siapa yang tak nak tertinggal, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di TikTok, berada di IG, pergi ke saya punya bio, okay, klik link untuk join group Telegram, okay. Kalau makanan cita rasa berbeza-beza macam mana ya sir? Kalau makanan kita tak gunalah yang money back guarantee tadi. Yang penting sedap. Yang penting sedap. Okay. And betul juga produk skincare kan? Setuju. Sir, kalau contoh saya jual Kowe, buat iklan penapis udara, Storm, macam mana? Macam mana tu, macam mana apa? Janganlah tanya soalan setengah-setengah. Macam mana apa? Macam mana okey ke iklan tu ataupun macam mana apa? Aku tak boleh nak teka kau nak apa ni sebenarnya. Kalau dah upsell tapi dia tak nak, perlu ke kita pujuk sekali lagi? Tak perlu. Kita dah upsell, kita contoh customer tu nak 3 tudung, kita offer 5, dia tak nak. Ya sudah, close je 3. Tak payahlah nak close 5 sebab tahu perlu mampu. Dia tahu kita jual tudung, hari tu dia perlu 3. Dia tak nak 5. Kita dah offer, dia tak nak. Ya sudah. Tak apa. Waalaikumsalam Ilham, apa khabar? Lawak tu. Bukan lawak, cuma kadang kenapa kita tak pernah dapat jawapan apa yang kita harapkan? Sebab cara kita tanya soalan. Awak salah tanya soalan, sebab tu dapat salah respon. Itu je.
bukannya saya tak nak jawab, cuma saya tak tahu nak jawab apa. Ni saya ngaku. Mungkin dia dah tanya penuh, dah tanya banyak kan tadi kat TikTok, cuma tak terkeluar kod chat dia. So saya minta maaf jangan marah tau. Jangan marah. Betul, jangan paksa customer, tapi jangan lupa upsell. Customer tu perlu di upsell, jangan lupa. Alright. Daripada dia tak nak beli, at least dapat 3 setuju. Kadang-kadang kita sendiri pun tak faham apa yang kita nak. Sebab tu kalau boleh decide. Sebab tu kalau dalam closing ni, saya akan fokus 3 package. 3 package. Soalan kena spesifik, baru sejelas dengan soalan kita. Dia sebenarnya kalau nak tanya soalan kepada saya lah kan, supaya you dapat jawapan yang betul. Okay, awak tanya soalan, so apa yang you harapkan? Awak nak jawapan yang macam mana? So sebab tu kadang-kadang soalan tu kena habis. So kalau contoh macam orang macam saya ni, kenapa saya nak kena soalan jelas? Kenapa? Saya warna apa? So kalau siapa-siapa nak tahu saya ni warna apa, joinlah sesi saya sebab kita ada 4 warna kan. So alhamdulillah aku ada konten nak cerita lagi 4 hari ni, 3 hari ni kan. Terima kasih ya Allah. So besok kita akan belajar color warna purple. Besok kita akan belajar color warna purple, okey? So warna biru. Ya ke? Tahniah Gebu Glow Terengganu. Tapi saya tak tahu nama awak apa, tapi dah close 5. Good job. Mini love untuk awak. Mini love untuk awak. Good job. So hijau cair kan? Mungkin pekat sangat tak ada air. So guna OBS ke untuk green screen? Ya, saya guna OBS untuk green screen. Kan? Wan Nur Syuhada, biru. Ya ke saya biru? Macam mana tahu saya biru? Kita tak belajar pun biru tu macam mana. Kan? Macam mana awak kata saya biru? Tak elok main teka-teka. So warna purple kot. Purple kita belajar esok. Mana awak tahu saya purple? Gebu Glow memang hari-hari close sales sir. Alhamdulillah. So apa-apa pun kita berterima kasih. Okay? Bersyukur sangat. Allah masih memberikan rezeki murah pada semua tim GZ yang ada. So kalau customer tak tengok ukuran dan bila kita balas macam mana, maksudnya apa tu? Fakhruddin. So kalau customer tak tengok ukuran dan kita nak balas macam mana bila baju tak muat. Sebab tu ini penting untuk siapa-siapa yang jual baju. Kadang-kadang kenapa customer tak tengok ukuran? Yang pertama, customer tak tahu nak baca ukuran tu macam mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, daripada kita tanya nak pakai ukuran apa, tanya dia biasa pakai saiz apa. Biasanya dia pakai saiz apa. So kalau baju kita ni slim fit, kalau dia nak M ataupun dia biasa pakai M, cadangkan dia untuk ambil L. Cadangkan untuk dia ambil L. Sebab kita yang jual baju, sepatutnya kita dah kenal customer kita tu macam mana. Faham Kita dah tahu customer kita tu orang yang macam mana. Sebab tu kadang-kadang jangan terlalu ikut customer. Customer tu kalau dia dah tersalah saiz, dia marah. Tapi sepatutnya boleh tak kita marah dia? Tak boleh. Sebab yang menjual tu, yang pakar tu kita. Faham tak? So kalau boleh awak kena fikir jauh sedikit. So awak dah tahu dah orang-orang, sebab mesti ini bukan kali pertama betul lah orang tak muat baju kita. So awak kena fikir jauh sikit. Awak share dulu solution yang ada. Dan kalau dia nak juga M, bukan salah kita. Kalau dia nak juga M, bukan salah kita. Yang penting kita dah cadangkan. Itu bagus. Faham Ini untuk orang-orang yang jual baju lah. Esok kelas dekat mana? InsyaAllah di IG dan di TikTok. Macam biasa. Boleh Okay. Alright. So far semua okay ke? Belajar something? Aloho, baru boleh tengok sir. Aloha, apa khabar? Sir nak tanya, kelas malam masih boleh tengok kat mana? Siapa-siapa yang nak tengok sepanjang live saya daripada hari pertama sampai hari ni, hari yang ke-9, tolong join group Telegram. Itu je lah. Kan, kalau nak share balik kat TikTok 2 jam kot. Sejam 90 minit. Kalau saya download tu memang 1.8 gig. Dah macam cerita Korea ataupun dah macam cerita Thailand, cerita nano dah. Okay sir, macam mana nak bagi customer book stock kalau
kalau stok tak ada. So maksudnya kita kena buat pre-order lah. So group pre-order itu biasanya kita akan gandingkan dengan free gift. Dan free gift yang terbaik adalah free gift yang customer nak, bukan kita yang nak bagi. So tolong saya buat survey dulu. So sambil-sambil kita buat survey nak tanya free gift apa yang nak, sambil itu kita cerita, okay, insyaAllah dalam minggu ni, dalam masa 10 hari, kan, company akan launch waiting list untuk produk pre-order yang insyaAllah sampai dalam masa 3 hari selepas hari ke-10 tersebut, betul? Dan selepas itu barulah kita akan offer harga special hari tu, free gift apa yang kita dapat. Esok timing sama je, 11.30. Esok timing sama Tuan Effendi, macam biasa. Tele apa? Korang, kejap saya tak tahulah kat IG boleh klik ke tidak, tapi try untuk masuk. Siapa-siapa yang belum masuk, tolong masuk. Kan? Jangan tanya. So kalau tak boleh nak klik, tulis je balik t.m/jom TikTok. Okay? Alright, terima kasih Nurul. So siapa-siapa yang dah join, terima kasih. Color energy se ke yang warna merah ni? Color energy se yang warna merah, tak pastilah Emma. Sebab apa yang kita nak belajar hari ni adalah color brain. Pin se, boleh pin ke? Macam mana aku nak pin? Dah join, terima kasih. Yang dah join, terima kasih. Okay, hai Shinora, apa khabar? Okay, so far semua puas hati dengan sesi hari ni? Seputih. Putih tu maksudnya apa? Putih otak ke? Cerah ke? Ke macam mana? Risau juga ni ha? Pin se, tak boleh nak pin sebab saya tak dari IG. Alright, so far semua puas hati tak? Dengan apa yang saya sampaikan hari ni. Baju se tu merah. Oh, baju se merah. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Kan, IG boleh. Oh ya ke? Sebab saya bukannya live direct ke IG. Kalau saya live direct ke IG, dia tak akan keluar background macam ni. Okay, so alhamdulillah sekali lagi. So insyaAllah saya harap selama 90 minit ini saya berada di IG, saya berada di TikTok. Tuan-tuan dapat banyaklah ilmu-ilmu yang bermanfaat. So all the best. Saya nak doakan tuan-tuan sentiasa capai target. Okay, so jadikan capai target itu adalah habit baru kita. Dan besok kalau boleh kita kongsikan lagi, ajak lagi kawan-kawan kita, okay? So siapa-siapa yang dah masuk Telegram, kali ini saya bagi peluang, kan, korang boleh invite team korang masuk. So maksudnya invite je kawan-kawan tu masuk, supaya tidak tertinggal lagi lah kelas sepanjang lockdown ini. Okay, alhamdulillah. So semoga kalian, adik-adik saya sekalian, rakan-rakan seperjuangan, jangan pernah give up and chin up. So insyaAllah lah, kalau perlukan saya, DM lah saya, PM lah saya, dan kat Telegram tu pun ada juga. Okay, nanti kalau kat Telegram tu, kalau you nak share you punya win ke, mungkin dapat ilmu sedikit dan you amalkan dan nak berhasil, kan, share lah dalam grup tersebut supaya memberi semangat pada yang lain. Okay, so itu saja. Dan yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So tuan-tuan, macam biasalah tagline kita. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti, insyaAllah kita akan berjiran di mana? Cuba komen di bawah. Kita akan berjiran di syurga nanti. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq hidayah. Saya Sudarma, your favorite closing specialist. Bye-bye. Ayah, atuk rambut. Ayah. Terima kasih semua. Ayah. Jangan lupa buat tagging, tag nama saya, okay? So, jumpa esok pada pukul 11.30 waktu Malaysia Barat.
Okay, di TikTok dan di IG. Dan semoga besok aku boleh log in TikTok macam biasa. Amin ya rabbal alamin. Okay, bye-bye. Terima kasih. Nanti jangan lupa buat tagging, tag nama leader masing-masing. Tag nama leader dan ucaplah penghargaan untuk mereka. Mungkin tanpa mereka kita tak kenal. Okay, so all the best. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye-bye. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.